Nampak tak buku 2? Ada nampak dekat skrin tak buku 2? 3 ni mudhafun ilaihi harus memiliki tanda isim iaitu alif dan lam. Orang ambil sampah besok. Alif dan lam atau tanwin kasrah. Ya, jadi kita sentiasa ingat. Satu aja ya. Nombor 3 ni mudhafun ilaihi. Okey, tengok nombor 3 ni kita sambung. Mudhafun ilaihi harus memiliki tanda isim. Jadi yang tidak ada tanda isim ialah mudhaf. Mudhafun ilaihi dia ada tanda isim. Sama ada tanda isim di awal kalimah dengan alif lam atau bila di awal kalimah mudhafun ilaihi tidak ada alif lam, dia akan menerima tanwin. Tetapi tanwin itu mesti tanwin kasrah. Dia tidak boleh tanwin dhammah dan dia tidak boleh tanwin fathah. Jadi mudhafun ilaihi daiman abada dia wajib majrur. Dia mesti baris bawah. Dia mesti pada kedudukan majrur. Okey? Yang ni kita kena faham betul-betul. Kalau ini kita tak boleh kuasai, susah kita. Ya. Jadi bila mudhafun ilaihi dia mengekalkan, senang nak faham, mudhafun ilaihi dia mengekalkan tanda isim. Jadi mudhafun ilaihi mengekalkan tanda isim, manakala mudhaf menghilangkan tanda isim. Okay, buat nota tepi, nota kaki. Mudhafun ilaihi dia mengekalkan tanda isim. Sama ada tanda isim dia di awal kalimah memiliki atau ada tanda alif dan lam, atau kalau kalimah itu tidak bermula dengan alif lam, dia akan mengekalkan kasrah ataupun majrur. Yang penting dia mesti pada kedudukan majrur. Buat nota, bila kita sebut mudhafun ilaihi, dia hanya menerima majrur, dia tidak menerima marfu', dia tidak menerima mansub dan dia tidak menerima majzum. Ya, jadi dia hanya menerima satu saja i'rab dia mesti majrur. Okey, sangat mudah untuk kita faham. Mudhafun ilaihi buat nota dekat tepi ni mengekalkan tanda isim. Maksud mengekalkan tanda isim sama ada dia bermula dengan alif lam atau jika dia tidak bermula dengan alif lam, dia akan menerima tanwin kasrah. Makna tanwin kasrah baris 2 di bawah kalau pada kedudukan mufrad. Kalau pada kedudukan musanna atau jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir, dia akan menerima majrur. Ya, majrur dengan ya nun. Kalau untuk musanna dengan ya huruf din dan nun kasrah. Kalau untuk jamak dia akan menerima ya nun, ya huruf mad dan nun berbaris atas. Manakala jamak muannas salim kekal dengan kasrah. Jamak taksir juga kekal dengan kasrah. Ingat, mudhafun ilaihi hanya menerima majrur, tidak boleh menerima mansub, tidak boleh menerima marfu', tidak boleh menerima majzum. Dan majzum adalah sifat bagi fi'il, bukan sifat bagi kalimah isim. Kita kena ingat, mudhaf mudhafun ilaihi adalah gandingan dua kalimah isim. Dia tidak boleh bertemu dengan fi'il. Kerana bila disebut mudhaf mudhafun ilaihi sandar menyandar, iaitu sandar menyandar di antara dua kalimah, iaitu kalimah isim zahir bertemu dengan isim zahir atau isim zahir bertemu dengan isim dhamir. Kerana mudhafun ilaihi boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu pertama dengan isim zahir, yang kedua dalam bentuk isim dhamir. Okey. Ada soalan yang ketiga ni jelas atau masih ada kekeliruan? Okey, jelas atau keliru? Peringkat ini, okey. Ini kecil ada masalah. Sekejap, jelas. Okey, yang keempat. Bila mudhafun ilaihi isim musanna. Okey, kalau dia kata tanwin kasrah ini bau ke 9. Ya, buat nota di tepi ni. Kalau dia kata tanwin kasrah berarti dia isim mufrad. Kat sini dia tak tulis isim mufrad, jadi tulis sendiri. Kalau tanwin kasrah berarti dia adalah isim mufrad. Sekarang kita tengok. Bila mudhafun ilaihinya terdiri daripada
isim musanna, iaitu merujuk kepada bilangan dua. Atau jamak muzakkar salim. Atau dua je ditulis ni, iaitu musanna atau jamak muzakkar salim. Maka majrurnya dengan ya dan nun. Okey, tulis ya dan nun, ya huruf lin. Dan nun kasrah. Tulis buat catatan sendiri. Ya-nya mesti ya huruf lin sebab ya ada dua. Satu ya huruf lin, satu ya huruf mad. Ya. Jadi kalau untuk bilangan musanna, dia mesti dengan ya huruf lin. Ya, kalau musanna dia bukan dengan ya huruf mad. Dia dengan ya huruf lin. Dan nunnya mesti nun kasrah. Manakala jamak muzakkar salim, ya-nya adalah ya huruf mad dan nunnya adalah nun fathah. Okey. Sekali lagi, kalau mudhafun ilaihi pada kedudukan isim musanna iaitu merujuk kepada bilangan dua, maka hendaklah ya-nya adalah ya huruf lin. Sebab tu di dalam Al-Quran kita akan bertemu ya huruf lin, ya huruf mad. Kenapa? Untuk membezakan adat, iaitu untuk membezakan bilangan. Jadi kalau untuk musanna digunakan ya huruf lin, manakala untuk jamak muzakkar salim digunakan ya huruf mad. Okey, itu ya. Kemudian nun pula. Kalau untuk musanna, nunnya kasrah. Ya. Manakala untuk jamak muzakkar salim, nunnya fathah. Ya, jadi kalau untuk gandingan huruf lin, ya huruf lin, nunnya mesti baris bawah. Manakala untuk jamak, ya huruf mad, nun baris atas. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas, alhamdulillah. Yang kelima, ya, al-khamis, yang kelima, bila mudhafun ilaihinya terdiri dari isim mufrad. Ini isim mufrad. Jamak muannas salim. Ini perempuan. Tadi jamak muzakkar salim untuk lelaki. Ini isim mufrad dan jamak muannas salim dan jamak taksir. Kerana jamak ada tiga. Pertama, jamak muzakkar salim. Kedua, jamak muannas salim. Ketiga, jamak taksir. Okey, sekarang kita tengok mudhafun ilaihi untuk isim mufrad. Tak kira mufrad untuk muzakkar ataupun mufrad untuk muannas. Kemudian digandingkan dengan jamak muannas salim dan yang terakhir jamak taksir. Maka majrurnya, nampak? Majrur. Ya, ni nampak kalimah majrur dengan kasrah. Apa maksud kasrah? Berbaris di bawah. Apabila dia sebut kasrah, bermakna kalimah itu bermula dengan alif lam. Kalimah itu bermula dengan alif lam, maka berakhir dengan kasrah. Manakala kalimah yang tidak bermula dengan alif lam, maka dia berakhir dengan tanwin kasrah. Okay. Okey, mute suara. Tolong beri kerjasama pada sahabat-sahabat yang lain. Mutekan suara semua. Okey. Daripada semua ciri-ciri mudhaf ini, ada tak persoalan? Ada tak persoalan? Jadi kena ingat. Ya, untuk musanna kena ingat. Untuk jamak, semua kena ingat. Kalau jamak muzakkar salim dengan apa? Jamak muannas salim, jamak taksir dengan apa? Ini kena hafal. Kena hafal dan kena faham supaya bila kita membaca Al-Quran, kita tahu. Apa maksud mudhaf, mudhafun ilaihi, sandar, menyandar. Maknanya dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Bila ada mudhaf, wajib ada mudhafun ilaihi. Mudhaf menghilangkan tanda isim.
manakala mudhafun ilaihi mengekalkan tanda isim. Okey, seterusnya. Pada mulanya mudhaf dan mudhafun ilaihi terdiri dari sifat mausuf. Kita dah belajar sifat mausuf sebelum mudhaf, mudhafun ilaihi yang mempunyai 4 ciri yang sama. Okey. Perhatikan contoh-contoh yang lebih terperinci. Seperti di bawah ini. Saya tukar sikit kalimah ni supaya lebih jelas ya. Perhatikan contoh-contoh yang lebih terperinci di bawah ini. Okey, pertama, mudhafun ilaihi yang terdiri dari isim mufrad. Ya. Isim mufrad, mutekan suara. Isim mufrad berarti bilangan satu. Pertama, dikata untuk mudhaf harus dikeluarkan alif dan lam. Semua mudhaf tidak boleh bermula dengan alif dan lam. Semua mudhaf tidak boleh bermula dengan alif dan lam. Maksudnya, dia tidak boleh berlaku dalam bentuk kalimah isim ma'rifah. Ya, dia tak boleh bermula dengan isim ma'rifah. Yang kedua, untuk mudhafun ilahi yang ma'rifah, ini mudhafun ilahi ya, jangan keliru. Untuk mudhafun ilahi yang ma'rifah harus majrur dengan kasrah, bukan dengan tanwin kasrah. Kerana kalimah ma'rifah dengan tanwin tidak boleh duduk dalam satu rumah. Tak boleh duduk dalam satu kalimah. Okey. Sekarang tengok dia bagi contoh di sini. Al-baitu, al-kabiru. Ini mansub, ini sifat. Al-baitu mansub, al-kabiru sifat. Kita dah belajar yang ni, jadi saya tinggalkan. Sekarang kita terus masuk kepada mudhaf. Bila mudhaf tak boleh ada alif lam, maka tinggal baitu. Ya, tinggal apa? Baitu. Sekarang baitu bukan lagi menjadi mausuf, telah bertukar menjadi mudhaf. Al-kabiru, ini sifat. Sekarang tengok al-kabiri. Daripada sifat dia dah bertukar menjadi apa? Tengok di baris bawah ni. Dia jadi apa ni? Mudhafun ilaihi. Ya. Okey, nampak jelas ni? Kalimah yang sama tapi baris yang berbeza. Kalimah yang sama, barisnya berbeza. Ini bermula dengan alif lam. Di sini dikeluarkan alif lam. Bila dah dikeluarkan alif lam, dia bukan lagi menjadi mausuf. Telah bertukar menjadi mudhaf. Ini al-kabiru. Di sini al-kabiri. Kalau di sini al-kabiru adalah sifat. Ya, rumah yang besar. Rumah yang besar. Sifat rumah itu besar. Manakala di sini al-kabiri dah bertukar daripada rafa' kepada majrur. Ya, jadi bertukar baris, bertukarlah namanya. Ya, apa nama al-kabiri ni? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Okey, ini pada kedudukan marfu'. Ni al-baitu al-kabiru, marfu'. Okey, sekarang tengok al-baita al-kabira. Ni mausuf, ini sifat. Keluarkan alif lam, tinggal baita. Bila baita dia dah jadi mudhaf. Al-kabira, tukar al-kabiri. Daripada sifat dah tukar jadi mudhafun ilaihi. Okey, ini pada kedudukan mansub. Ya, ini pada kedudukan mansub. Okey, seterusnya al-baiti. Ya, nampak ni pada kedudukan majrur. Ini adalah mausuf. Al-kabiri adalah sifat. Sekarang kita keluarkan alif lam, tinggal baiti. Daripada mausuf dia bertukar menjadi mudhaf.
Al-Kabiri sifat. Ni sama Al-Kabiri juga kerana setiap mudhafun ilahi dia mesti. Maka ni baiti mudhaf Al-Kabiri adalah mudhafun ilahi. Ya. Ya. Ya, betul. Okey. Ada soalan yang contoh diberi di dalam kitab ini? Ada soalan? Ya. Okay, jelas semua? Okay. Senang kan? Ada soalan kan? Ada soalan? Tak ada soalan. Ini pada kedudukan dia punya sifat mausuf dalam bentuk kalimah ma'rifah. Okey, sekarang kita tengok kerana sifat mausuf boleh berlaku sama ada bermula dengan ma'rifah atau dia boleh juga bermula dengan nakirah. Okey, sekarang kita tengok baitun kabirun. Baitun adalah mausuf. Kabirun adalah sifat dalam bentuk isim nakirah. Dalam bentuk kalimah isim nakirah. Ya. Okey, sekarang baitun ada tanwin. Bila nak tukar kepada mudhaf tinggal baitu. Apa tinggal baitu? Kerana setiap mudhaf kena mengeluarkan tanda isim. Setiap mudhaf tidak boleh ada tanda isim. Jadi keluarkan alif lam, keluarkan tanwin. Maka yang tinggal hanyalah baris satu yang disebut dhammah. Ya. Di sini dia marfu dengan apa? Dhammah. Ya. Okey. Jadi baitu sekarang ni jadi mausuf, ini dah jadi mudhaf. Okey, kabirun sifat di sini kabirin. Ya, nampak tak ada alif lam, dia mesti majrur bil kasrah. Ini majrur dengan tanwin kasrah. Kenapa dengan tanwin kasrah? Kerana tidak bermula dengan alif lam. Ya. Jadi baitu kabirin adalah mudhaf ya, mudhafun ilaihi. Ya, okey, seterusnya. Kabiran. Ya, baitan ni pada kedudukan mansub. Ya. Kabiran juga mansub kerana sifat mansub mesti sama barisnya. Pada kedudukan nakirah. Ini baitan tanwin fathah. Kabiran tanwin fathah. Sekarang ini baitan adalah mausuf. Apabila nak menjadi mudhaf, keluarkan satu baris. Maka bila dikeluarkan satu baris, jadilah baita. Dan bila baita tidak boleh diikuti dengan alif. Ya, tidak boleh diikuti dengan alif. Ya. Okey. Baita adalah mudhaf. Ni kabiran sifat tukar kepada kabirin dah bertukar menjadi mudhafun ilaihi. Ya, baita kabirin mudhafun ilaihi. Pada kedudukan ya, ini disebut mansub, ini majrur. Ya, okey, seterusnya yang terakhir baitin kabirin. Ini pada kedudukan majrur. Ya, majrur bil kasrah. Ya, tanwin kasrah. Kenapa tanwin kasrah? Kerana tidak bermula dengan alif lam. Okey, baitin adalah mausuf. Bila baiti tanpa ada tanwin, dia telah bertukar menjadi mudhaf. Ya, kabirin sifat tukar kepada kabirin yang disandarkan kepada mudhaf menjadi mudhafun ilaihi. Okey. Jadi senang je insya-Allah. Okey, habis. Kita masuk kepada halaman ke-13. Tengok ni pada asal ni yang kedua, mudhaf dan mudhafun ilaihi
yang terdiri dari isim musanna. Ya, isim musanna. Mudhaf, mudhafun ilaihi yang terdiri daripada isim musanna. Bilangan dua. Untuk mudhaf dengan cara membuang ataupun mengeluarkan alif dan lam seperti isim mufrad. Ya, sama seperti isim mufrad, keluarkan alif dan lam. Di hujungnya juga nun. Kerana bilangan 2 mesti di hujungnya ada alif nun. Nun. Ya, pada kedudukan ya musanna. Alif nun atau ya nun. Ya huruf lin, nun kasrah yang terdapat di hujung kalimah sebagai tanda musanna. Jadi kalau isi mufrad kita keluarkan alif lam dan kita tinggalkan baris satu. Itu untuk mufrad. Untuk musanna keluarkan alif lam dan keluarkan nun di hujung kalimah. Keluarkan alif nun di hujung kalimah. Ya. Okey, sekarang tengok B untuk mudhafun ilaihi harus majrur dengan ya dan nun. Ya dan nun, ya huruf lin, nun baris bawah. Ya di sini yang dimaksudkan ya adalah ya huruf lin. Dan nun yang dimaksudkan di sini nun yang berbaris bawah. Nun kasrah. Nun kasrah. Okey, sekarang kita tengok di sini. Al-baitani. Nampak? Ada alif nun. Ya. Al-baitani artinya dua buah rumah. Ya, mana tanda dua? Ada alif dan nun. Alif dan nun ini merujuk kepada bilangan dua. Jadi al-baitani adalah mausuf. Adalah mausuf. Al-kabirani adalah sifat. Ya, sifat wajib ikut mausuf. Ya, jadi kita tengok di hujungnya ada nun. Nun mesti baris bawah. Nampak? Nunnya baris bawah. Okey, sekarang bila nak jadi mudhaf, dia mesti dia kata keluarkan nun. Dia suruh buat apa? Keluarkan nun. Ya, keluarkan nun yang berada di hujung kalimah. Keluarkan nun tu. Jadi, sekarang apa yang kita nak keluarkan? Pertama, alif lam kita keluarkan. Ya, alif lam kita keluar, nun kita keluarkan. Jadi yang tinggal apa? Baita. Setelah kita keluarkan alif lam, setelah kita keluarkan nun, yang tinggal apa? Baita. Jadi baita ni jadi apa? Mudhaf. Baita ni jadi apa? Mudhaf. Okey. Al-kabirani. Ya. Ini bukan pada kedudukan majrur. Bila dengan alif, dia bukan majrur. Alif adalah pada kedudukan marfu'. Ingat, alif adalah pada kedudukan marfu'. Bila nak jadi majrur, dia tak boleh dengan alif. Ya, dia mesti dengan ya huruf lin. Ya, nampak? Ini alif, ini ya. Kenapa? Ya ni pada kedudukan majrur. Alif pada kedudukan marfu'. Kita tahu mudhafun ilaihi tidak boleh pada kedudukan marfu'. Maka tukarkan pada kedudukan majrur untuk bilangan musanna. Mesti majrur dengan ya. Ya itu mesti diletakkan tanda sukun kerana ya huruf lin bagi Resam Osmani diletakkan tanda sukun di atasnya. Dan nunnya mesti nun yang berbaris bawah. Jadi nun berbaris bawah ini menuju kepada bilangan dua. Jadi al-kabiroi ini adalah mudhafun ilaihi.
Baita adalah mudhaf. Al-kabiraini adalah mudhafun ilaihi. Setiap mudhafun ilaihi wajib majrur. Di sini majrur dengan ya huruf in dan nun baris bawah. Okey, jelas atau tidak? Buat nota tepi kaki. Bila mudhaf mesti mengeluarkan nun di hujung kalimah. Kenapa nak keluarkan nun? Kerana bila disebut mudhaf, dia tidak boleh ada tanda tanwin dan tanwin itu berasal daripada nun, dan bila disebut mudhaf, nun tidak boleh berada di dalam kalimah tersebut. Okey? Jadi baital kabiraini, baita adalah mudhaf, al-kabiraini adalah mudhafun ilaihi pada bilangan musanna. Okey, seterusnya. Ini tadi al-baitani, al-kabirani, ini adalah marfu'. Sekarang kita tengok pada kedudukan. Ya, ini pada kedudukan. Tengok dia kata. Ini pada kedudukan yang kedua. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua ya. Okey, yang kedua ni ke yang ketiga. Ya. Okey. Al-baitaini. Ya, ini pada kedudukan mansub. Ya, al-baitaini ini adalah mansub. Al-kabiraini adalah sifat. Ya, jadi kita sebut sifat mansub. Sekarang daripada sifat mansub kita tukar kepada mudhaf, mudhafun ilaihi. Bila mudhaf untuk musanna tidak boleh bermula dengan alif lam dan di hujung kalimah tidak boleh ada huruf nun. Maka bila kita keluarkan ya al-baitaini, keluarkan alif lam, keluarkan nun, maka yang tinggal ialah baitai. Ya, macam pelik je bunyi, tak pelik pun. Baitai. Ya, baitai. Yang dikeluarkan apa? Alif lam dan nun. Jadi sekarang baitai adalah mudhaf yang telah mengeluarkan tanda isimnya. Ya, baitai adalah mudhaf merujuk kepada bilangan 2. 2 apa? 2 buah rumah. Al-kabiraini sama. Ya, sama. Sama nampak sama, sebutan berbeza. Ya, kalau di sini al-kabiraini pada kedudukan mansub. Kerana mansub boleh berlaku pada ya huruf din dan majrur juga boleh berlaku pada ya huruf din. Okey. Al-kabiraini kita tak boleh sebut mansub. Kita kena sebut majrur. Ya, kerana setiap mudhaf wajib majrur. Jadi di sini majrur dengan ya nun. Ya, ya huruf lin, nun kasrah. Jadi baitai adalah mudhaf, al-kabiraini adalah mudhafun ilaihi yang mengekalkan tanda isim. Baita yang mengeluarkan tanda isim. Kerana setiap mudhaf mesti menghilangkan tanda isim. Setiap mudhafun ilaihi mengekalkan tanda isim. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri dari jamak muzakkar salim. Ya, untuk lelaki. Tanya sikit Ustazah. Ya. Macam mana nak sebut tadi? Baitai? Baitai. Kalau sambung. Kalau kita sambung baital kabiraini. Oh, baital Hmm. Okey. Okay.
Okey, kalau kita sambung ya ni kena hidupkan. Ya, yang ni kena hidup. Kalau kita sebut baita jadi mufrad balik. Jadi yang ni kena hidupkan semula. Ya, yang ni kena hidupkan semula. Okey? Okey, seterusnya untuk mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri. Okey, ini ya huruf mad kan? Maka jadikan baitayil kabiraini. Jangan baitayil. Tak boleh baitayil. Hidupkan balik. Okey. Yang ketiga, mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri dari jamak muzakkar salim. Untuk mudhaf dengan cara membuang alif lam macam biasa dan nun. Ya, setiap mudhaf mengeluarkan tanda isim. Maka keluarkan alif lam dan keluarkan nun di hujung kalimah. Ya, untuk mudhaf keluarkan alif dan lam. Ya, keluarkan alif dan lam di awal kalimah dan keluarkan nun di hujung kalimah. Keluarkan nun di hujung kalimah. Ya. Untuk mudhafun ilaihi harus majrur dengan ya dan nun. Okey, ya di sini mesti ya huruf mad dan nunnya mesti berbaris atas. Ya, mesti berbaris atas. Okey, beza dengan musanna, ya dia adalah ya huruf mad. Untuk jamak ya dia ya. Kalau untuk musanna ya huruf lin. Untuk jamak ya huruf mad. Kalau untuk musanna nun kasrah, untuk jamak nun fathah, nun baris atas. Okey, contoh al-muslimuna. Ini pada kedudukan mausuf. As-salihuna. Ini pada kedudukan sifat. Okey. Keluarkan alif lam. Ni disuruh keluarkan. Hujung keluarkan nun. Okey. Yang tinggal apa? Muslimu. Apa? Muslimu. Sebab kita dah keluarkan alif lam di awal kalimah dan kita keluarkan nun di hujung kalimah. Maka kita baca apa? Muslimu. Jadi pada mausuf tukar jadi mudhaf. Ya, dah jadi mudhaf. As-salihina mudhafun ilaihi. Ini majrur bil ya. Ya. Okey, as-salihuna. Ini marfu bil waw. Nampak ni? Ini waw nun. Ini pada kedudukan marfu. Ini pada kedudukan majrur. Ini majrur dengan apa? Ya nun. Untuk jamak muzakkar salim. As-salihuna pun dua-dua jamak muzakkar salim. Tapi as-salihuna ini pada kedudukan marfu. As-salihina pada kedudukan majrur. Sebab mudhafun ilaihi mesti majrur. Ini majrur dengan ya nun. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Okey, seterusnya. Kalau kita baca muslimus sa, muslimus sa. Urut sad ni ada sabdu. Ya, urut sad ni ada sabdu. Muslimus sa, muslimus sa. Okey. Seterusnya al-muslimina. Yahina. Ya, ini kedua-dua pada kedudukan majrur. Al-muslimina majrur bil ya nun untuk jamak muzakkar salim. Ini pada kedudukan mausuf. As-salihina. Ini adalah sifat. Ya, kedua-dua pada kedudukan ma'rifah dan jamak muzakkar salim. Kedua-dua pada kedudukan ma'rifah dan jamak muzakkar salim.
Mana tanda jamak muzakkar salim? Ya nun. Ya nun. Okey. Ni pada kedudukan apa? Ini pada kedudukan majrur. Al-muslimin majrur bil ya nun, jamak muzakkar salim. As-salihina juga jamak muzakkar salim. Al-muslimina mausuf. As-salihina sifat. Okey, keluarkan alif lam. Keluarkan nun di hujung kalimah. Ya-nya jangan dikeluarkan. Ya-nya kekal. Yang keluar satu huruf saja. Ingat setiap mudhaf keluarkan hanya satu huruf. Jangan keluarkan ya. Kalau keluarkan ya langsung dah tak ada tanda jamak. Nampak? Kalau awak keluarkan ya ni dah tak adalah jamak. Tinggal muslimi. Kalau muslimi dia jadi isim mufrad. Okey? Kalau muslimi isim mufrad. Sedangkan ini pada kedudukan jamak muzakkar salim. Faham tak ni? Jangan keluarkan ya tu. Kalau awak keluarkan ya, tinggal muslimi. Muslimi untuk kedudukan mufrad. Sedangkan kita sedang membicarakan jamak muzakkar salim. Jadi tanda jamak mesti kekal. Jadi mengekalkan tanda jamak pada huruf ya. Mana nun? Nun dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Sebab dia telah berubah daripada mansub kepada mudhaf. Setiap mudhaf dia kena keluarkan tanda isim. Jadi tanda isimnya pada huruf nun. Ada soalan tak nak tanya? Assalamualaikum. Nak tanya. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Pada mudhaf ilahi tu kenapa tak keluarkan alif lam dia Ustazah? Pada yang mana mudhaf ilahi? Alif lam as-solihah tu. Ya, pada kalimah as-salihin yang di sini. Kan dikatakan bila mudhafun ilahi mengekalkan tanda isim. Kan dari awal-awal tadi mudhafun ilahi wajib mengekalkan tanda isim. Mudhaf dikeluarkan tanda isim. Mudhafun ilahi mengekalkan tanda isim. Tuan Haji faham tak? Okey, faham. Faham. Ya, okey. Jadi bila mudhafun ilahi mengekalkan tanda isim, jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Kekalkan saja. As-salihin tak payah kacau lagi. Sebab dia mengekalkan tanda isim dan dia juga pada kedudukan majrur. Majrur dengan apa? Ya nun. Kenapa ya nun? Sebab jamak muzakkar salim. Khalas. Okey? Boleh? Tuan Haji yang bertanya? Faham tak ni? Muslimi ini adalah mudhaf. As-salihin adalah mudhafun ilaihi. Okey? Alhamdulillah. Okey, faham. Okey, yang keempat. Ya, yang keempat mudhaf dan janganlah sekali. Mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri dari jamak muannas salim. Apa maksud jamak muannas salim? Bilangan ramai pada menunjuk kaum perempuan. Untuk mudhaf dengan biasalah keluarkan tanda isim. Ya. Untuk mudhaf keluarkan tanda isim. Ya. Untuk mudhafun ilahi harus majrur. Ya, kerana semua mudhafun ilahi mesti apa? Majrur. Tidak boleh mansub, tidak boleh marfu dan tidak boleh majzum. Okey, majrur dengan kasrah kalau dia bermula dengan alif lam. Atau kalau tidak bermula dengan alif lam, dia wajib dengan tanwin kasrah. Ya, dengan tanwin kasrah. Contoh muslimatun. Ini ada tanda tanwin. Bila ada tanda tanwin, dia adalah mausuf pada kedudukan isim nakirah. Ya, isim nakirah untuk bilangan yang ramai. Ya, ada alif ta di hujung. Ada alif ta di hujung merujuk kepada jamak muannas salim dan dia mengekalkan tanwin.
kerana dia adalah mansuf. Ya. Salihatun. Dia mengekalkan tanda tanwin. Ya, kerana tanwin dhammah, kerana dia adalah sifat yang boleh berlaku pada 3 keadaan, sama ada dia marfu', mansub atau majrur. Ya, semua sifat wajib ikut mansub. Pada kedudukan mansub marfu', dia juga mesti marfu'. Pada kedudukan mansub berbaris atas, sifat juga mesti berbaris atas. Pada kedudukan mansub kasrah, dia juga mesti kasrah. Dengan mudah kita nak ingat, sifat mansub mesti sama pada 4 keadaan. Okey. Muslimatu. Keluarkan satu tanwin. Ya, keluarkan satu tanwin. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Confirm dia jadi mudhaf. Ya, ada alif ta. Maka disebut jamak muannas salim. Nampak ada alif ta. Semua kalimah yang ada alif ta di hujung adalah jamak muannas salim. Merujuk bilangan yang ramai pada kaum wanita. Ya, muslimatu, mana kita tanwin? Dikeluarkan. Kenapa? Dia i'rabnya sebagai mudhaf. Salihatin. Nampak tanwin kasrah. Kenapa tanwin kasrah? Sebab dia tidak bermula dengan alif lam. Ya, bila dia majrur dengan tanwin kasrah yang didahului oleh mudhaf, maka namanya ialah mudhafun ilaihi pada kedudukan jamak muannas salim. Ya, okey. Jelas atau tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Okey. Di sini dia mula dengan alif lam. Al-muslimatu. Ada alif lam nampak? Ni pada kedudukan mansuf. Ya, mansuf pada kedudukan rafa'. Ni rafa' dengan dhammah. Okey. As-salihatu. Sama ciri. Semua sama. Maka dia adalah sifat kepada mansuf. Sekarang kita jadikan dia mudhaf. Keluarkan alif lam. Ya, keluarkan alif lam, maka tinggallah yang disebut muslimatu. Tidak ada alif lam dan kekal dengan tidak ada dhammah. Maka tidak ada tanwin, cuma tinggal dhammah, maka dia telah menjadi mudhaf pada kedudukan jamak muannas salim. Bila ada mudhaf, dia kena cari kawan. Macam Nabi Adam duduk dalam syurga seorang-seorang, kesunyian, maka Allah cari temannya. Siapa temannya? Hawa. Ya? Okey. Sekarang ada mudhaf, adalah teman sejati dia. As-salihati. Kenapa tukar di sini tu, di sini ti? Sebab setiap mudhafun ilahi mesti majrur dengan kasrah. Ya, kenapa dia majrur dengan kasrah? Pada kedudukan jamak muannas salim. Ya, kenapa dia majrur dengan kasrah? Dia adalah jamak muannas salim. Okey? Okey, seterusnya. Diam je, saya lajulah. Kalau ada tanya, saya tambah sikitlah. Okey. Al-muslimati. As-salihati. Al-muslimati. As-salihati. Okay, tengok di sini tadi tu. Di sini ti. Di sini tu. Di sini ti. Sebab ini sifat mansub. Ini pada kedudukan dua-dua berbaris bawah. Pada kedudukan majrur. Ya, pada kedudukan apa? Majrur. Dengan apa? Majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Sebab dia adalah jamak muannas salim. Ya, al-muslimati ini mansuf. As-salihati ini adalah sifat. Dua kalimah ini disebut sifat mansuf. Okey, sekarang kita jadikan dia mudhaf. Maka keluarkan alif lam. Ya.
Keluarkan apa? Alif lam. Yang berbaki tinggal apa? Muslimati. Bila muslimati bidunia alif lam, maka kita sebut dia sebagai mudhaf pada kedudukan jamak muzakkar salim. Bila mudhaf dia berkendak kepada mudhafun ilaihi. Maka as-salihati adalah mudhafun ilaihi, ya, ada alif ta. Bila ada alif ta di hujung kalimah, dia adalah jamak muannas salim merujuk bilangan yang ramai khusus kepada kaum perempuan. Okey. Jadi kedua-dua ini, ya, muslimatis salihati. Tolong tengok bila untuk jamak muannas salim, jangan pandai-pandai nak keluarkan ta pula di hujung kalimah. Yang dikeluarkan hanya nun di hujung kalimah. Bila ta jangan keluarkan jadi pula muslimah. Ti mana? Keluarkan satu huruf sebab bila jamak hujungnya keluarkan satu huruf. Pandainya Allah. Yang disuruh keluarkan bukan ta. Yang disuruh keluar huruf apa? Huruf apa? Nun. Dia tak suruh keluar ta. Dia suruh keluar huruf nun di hujung kalimah. Sama ada musanna maupun jamak. Ya, yang disuruh keluar ialah huruf nun di hujung kalimah. Jangan bila kata keluar huruf nun di hujung kalimah, dia pun keluar. Untuk mudhaf. Mudhaf. Kenapa muslimah? Dia kata di hujung kena keluar satu huruf. Ya, dari hujung kena keluar satu huruf. Siapa yang ajar awak suruh keluarkan tak? Dan memang dia kata, pandailah awak. Ingat, yang disuruh keluarkan ialah nun dan tanwin. Kenapa nun kena keluar? Kerana asal tanwin ialah nun. Dan tak ada kait mengait dengan nun dan tanwin. Maka kan ajalah. Kecuali lah kalau ta ni berbaris dua. Berbaris dua kenalah keluarkan satu baris. Satu baris. Maka muslimah kekal. Jangan pula dikeluar jadi muslimah. Mana ti dah keluar satu huruf. Pasal hujungnya mesti keluar satu huruf. Siapa ajar? Saya ajar. Tak pasal saya keluar. Ya? Jadi ingat. Yang disuruh keluar nun. Kenapa keluar nun? Kerana asal tanwin adalah nun. Okey? Jelas? Jadi muslimati adalah mudhaf. As-salihati adalah mudhafun ilaihi. Okey? Okey, senang aja. Okey, itu pada kedudukan jamak muannas salim. Okey, satu jamak yang terakhir. Apa nama jamaknya? Jamak taksir. Okey, jamak taksir. Jamak taksir. Okey, bila jamak taksir, dia tak sama seperti jamak muannas salim dan tak sama seperti jamak muzakkar salim. Ya, hari tu kita dah belajar sikit pecahan dia kan? Okey, tengok dia kata mudhaf dan mudhafun ilaihi yang terdiri dari jamak taksir. Maknanya kalau tidak ada tanda waw nun, tidak ada tanda ya nun, tidak ada tanda alif ta disebut jamak, maka itu adalah jamak taksir. Ya, yang telah mengubah daripada bentuk kalimah isim mufrad, ya, daripada bentuk kalimah isim mufrad di kalimah itu telah dipecah di tengah kalimah, kadang-kadang di awal kalimah, kadang-kadang di hujung kalimah. Yang terpecah-pecah itu disebut jamak taksir. Selagi mana tidak dipecahkan kalimah isim mufrad, hanya disambung di hujung kalimah, maka disebut jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim di hujungnya ditambah waw nun atau ya nun. Kalau jamak muannas salim di hujungnya tambah alif ta. Okey, itu sahaja. Ya, yang selain daripada itu disebut jamak taksir. Ya, jadi kalau jamak taksir ni kenapa disebut jamak taksir? Kerana dia telah mengubah bentuk kalimah isim mufrad. Dia dah ubah dah, dipecah-pecahkannya. Contoh sekarang kita tengok. Al-auladu. Ni kalimah yang pertama. Jadi tak dekat sangat, sepatutnya pisahkan sikit dengan kalimah al-azkiya'u ni. Barulah nampak
Al-auladu tu letakkan slash supaya nampak ada dua kalimah. Ya. Al-auladu kalimah yang pertama. Ya, dia dah cantum dah tak nampak beza dah. Ya. Jadi kalimah yang kedua ialah al-azkiya'u. Okey, al-auladu ini jamak taksir. Ya, ini jamak taksir. Cuba kita tengok kenapa disebut taksir. Taksir artinya pecah daripada kalimah kasar. Kasaro, kasaro pecah. Cari isim mufradnya. Isim mufradnya apa? Al-waladu. Al-waladu. Ya, kalimah isim mufradnya ialah al-waladu. Hari minggu lepas saya tulis. Minggu ni tak tahu boleh tulis ke tak. Okay, saya cuba ya. Tengok dia boleh tulis tak. Okey, lepas tu ini pergi mana pula? Pergi hari tu ni. Macam mana nak tulis? Ni dah dapat. Saya tulis jadi tak? Kalau rezeki awak dah mau ditulis, rezeki awak. Kalau tak mau ditulis, saya pergi whiteboard. Yang dia tak mau. Mana benda tools kot. Saya pergi tools kot. Kot ada rezeki. Ni kot-kot lah. Kot-kot lah. Memang kot-kot ya. Tengok saya tulis boleh tak? Mana tadi? Enggak mau dia. Kenapa enggak mau? Sekejap ya. Tadi saya nampak. Okey, ni ada pensel. Mau pula. Bolehlah tulis. Okey. Ni al-auladu. Ni kalimah yang pertama. Baik. Ini jamak taksir. Daripada kalimah mufradnya apa? Ya. Al-auladu. Ya, ini si mufrad. Aulad. Ladu. Al-auladu. Ya, al-aulad. Kalau kita sukunkan al-aulad. Sekarang nampak apa yang dipecahnya? Dia letak di tengahnya tambah alif. Nampak tak? Ada alif ni. Tengok saya punya circle. Ada apa? Ada alif. Jadi dia dah pecah kalimah asal. Ya, kalimah asalnya tidak ada alif di tengah. Nampak ni? Al-auladu. Ini kalimah asal. Ini kalimah asal untuk isim mufrad. Kalau untuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, dia tidak akan pecah kalimah asal. Tetapi dia hanya sambung di hujung kalimah. Untuk jamak taksir daripada kalimah al-auladu ni, nampak dia dah pecahkan. Dia tambah apa ni? Dia tambah alif. Ini bukan di hujung kalimah. Ini dia tambah alif di tengah kalimah. Ya, maka dia dah pecah kalimah bentuk asal. Ya, bagi kalimah isim mufrad, itulah yang disebut jamak taksir. Siapa tak faham? Angkat tangan. Bismillah. Ya, jadi, ya. Ya, ada soalan ke? Okey, sekejap. Kat sini tak nampak kan? Kecil. Okey, dekat sini ya. Itu ada alif lam, susah nak sebut. Kalau kalimah isim mufrad dia walad. Kan kita selalu sebut walad, waladun. Ya, ada alif tak ni? Ada kan? Jadi ini untuk isim mufrad. Bila jamak, dia jadi ya waladun. 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 Ni dia sambung ujung kalimah ke dia pecahkan kalimah di tengah kalimah? Sambung pecah tambah alif tu. Ini isim mufrad. Walad seorang anak lelaki atau seorang budak lelaki. Ini walad ni ini untuk mufrad. Untuk seorang. Mana walad seorang anak lelaki. Seorang budak lelaki. Ini jamak dia. Ini jamak apa? Tengok ada waw nun tak? Ada di ujungnya waw nun tak? Tak ada. Tak? Ada tak? Tak ada. Ada.
Kita sebut walad, ini walad. Nampak? Ini jangan baca panjang. Sebab tu bila baca Quran, kena tengok panjang pendek. Kita suka-suka je. Yang pendek kita panjang, yang panjang kita pendek. Nampak? Kalau kita sebut walad, bermakna seorang anak lelaki. Kalau kita sebut walad, tapi kita ngaji suka-suka kita je, ikut mulut je, bukan ikut iman. Tak. Lah tu. Itu tajwid. Bila kita dah pecahkan kalimah bentuk asal ni, yang pecah ni lah namanya jamak, yang disebut jamak taksir tu. Sebab pecah Dia bentuk. memisahkan antara lam dengan dal. Nampak ni. Sepatutnya lepas lam ni dal. Mufrad Tapi dia dah dengan letak jamak. alif. Faham ke tak? Nampaklah dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey, alhamdulillah Allah beri kepahaman, syukur kepada Allah. Okey. Semakin kita belajar, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, itulah yang disebut orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sebab tak lama lagi dekat dengan lagi dekat dengan dekat dengan mati. Bolehlah tu mati ke kubur ke, sebab orang mati semua simpan dalam kubur, tak boleh simpan, kecuali simpan atas bumi itu Firaun je. Siapa nak jadi Firaun tak apalah duduk kat muzium kat Mesir tu. Kita ingin nak duduk kat Firaun je. Tak ada. Okey. Al-auladu ialah mansub. Al-azkiya'u adalah sifat. Okey, tengok. Al-azkiya'u ni juga jamak taksir. Apa kalimah isim mufradnya? Zakiyun. Ya, zakiyun. Maka dia dah pecah. Zakiyun ada sabdu. Ya, ada apa? Sabdu. Ni saya tulis tepi ni. Kalau mufrad zakiyun. Ni ada sabdu. Mufrad zaki. Zaki, nama-nama Zaki tu orang pandai lah tu. Ya. Yun. Ya, Zaki, tekan nabar bacaan bersabdu. Zakiyun, bukan panjang pada ki tu. Kalau kita panjang pada ki tu sana, dia suruh bukan panjang. Dia suruh ikat. Ya, Zakiyun. Okey, sebab ya yang pertama telah dikeluarkan. Nampak? Ya yang pertama dikeluarkan lalu digantikan dengan tanwin. Gantikan dengan apa? Sabdu. Asalnya zal kaf ya. Ya. Zal kaf ya. Dia keluarkan ya macam ni. Nampak ada berapa ya? 2. Okey. Ni asal kalimat. Zaki yu. Nampak? Ada 2 ya. Dia keluarkan ya yang pertama. Tanda dia keluarkan ya yang pertama, dia letak apa? Sabdu. Jadi kalau dah ada keluar ya, ni tak payahlah baca Zakiyu. Tak payahlah nak susahkan diri. Dah keluar ya, ni tak payah lagi nak dipanjangkan. Dah tak ada yamatnya pun. Cuma yang kita salah baca, kita tidak mengikat huruf. Ya. Jadi belajar betul-betul ikat huruf yang ni dengan baik. Zakiyu, bukan Zakiyu. Itu kita panjangkan salah ya. Okey. Mufrad. Ini kalimah apa? Mufrad. Bila jamak dia guna jamak apa? Jamak taksir. Okey, daripada Zakiyun ya, sekarang nampaknya ada alif lam. Bila ada alif lam, boleh letak tanda tanwin tak? Tak boleh. Keluarkanlah tanwin tu. Ya, jadi nampak sekarang yang dipecahkannya apa? Dia tambah apa? Alif. Ada tambah alif. Alif ni disebut alif apa ni? Alif apa ni? Alif mat. Alif mat. Ni alif mat. Kita belajar tajwid ke belajar bahasa Arab ni? Dia sana kan? Kat jamak ni. Jamak ni. Cepat.
Alif mamdudah. Sudah. Alif mamdudah. Alif yang bertemu dengan satu huruf aja. Daripada 29 huruf tu, bila alif di hujung kalimah bertemu dengan huruf hamzah, maka disebut alif Alif mamdudah. mamdudah. Jadi yang dipecahkannya apa? Diletak sebelum huruf terakhir. Dia tambah apa? Alif. Alif. Tak? Di sini ada alif tak di sekitar sini? Ada. Tak ada. Ada hamzah tak? Tak ada. Tak ada. Bagaimana? Kerana dia jamak yang sudah Jamak. apa? Pecah. Dipecah. Jadi namanya jamak apa? Jamak Jamak taksir. taksir. Ya. Jadi dalam Al-Quran banyak jamak taksir. Okey, al-kiya'u. Nampak? Al-kiya'u. Razal Kalantun, jaga sifat roh Allah Razal. Ya. Al-kiya'u. Ya. Jadi kalau berhenti baca panjang, ya, baca panjang. Ya. Kalau kita sambung jadi hukum mat wajib. Kalau kita berhenti dia jadi mat arid disukun. Kerana sesuatu yang buat waqaf ada alif maka boleh dibaca sampai 6 harf. 6 harakat. Kalau wasal tak boleh 6 harakat. Dia jadi mat wajib. Okey. Jadi dia pecahkannya, ditambahnya alif, ditambahnya hamzah. Maka jadilah dia jamak taksir. Ni baris depan dhamma. Kenapa dhamma marfu'? Kerana dia ikut mansub. Mansuf. Ya? Okey. Bila nak jadi mudhafun ilaihi, dia tak boleh mansub. Dia mesti tukar baris depan kepada baris bawah. Baris bawah. Jadilah dia Auladul akyai. ilaihi pada kedudukan jamak Taksir. Alhamdulillah. Habis. Senang je. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nak tanya mudhafun ilaihi. Ada nak tanya silakan. Sebab saya tak nak bila kita dah habis tajuk tu nanti tak dapat. Masuk tajuk lain dipusing balik yang dalam buku saya kan. Ya, kita belajar buku ni dia ajar kita satu-satu. Dulu kita belajar sifat mansub. Lepas tu dia ajar kita mudhafun ilaihi. Lepas tu dia ajar kita insya-Allah kalau saya tak meninggal ya, jar majrur. Ya. Jadi semua ni isim bertemu isim. Isim bertemu isim. Ya. Hanya jar ini tidak disebut isim. Jar ni disebut huruf. Ya, majrur mesti dengan isim. Ya, makanya dah banyak sangat belajar insya-Allah. Ya, nanti kita kenal sifat mansub isim dengan isim. Mudhafun ilaihi isim dengan isim. Nampak perbezaan? Ya, apa perbezaan sifat mansub dengan mudhafun ilaihi? Nampak tak perbezaannya? Nampak tak? InsyaAllah ada rezeki kalau saya tak tasbih kafarah dan surat. InsyaAllah.